Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Ini panduan Hidayatus Salikin. Nama kitab kita ni Hidayatus Salikin, maknanya panduan ataupun petunjuk, pedoman kepada orang-orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nak berjalan tak memikir hak Allah, tak apalah dia. Dia ikut dia punya trip. Tapi kita ada trip kita, macam mana kita nak buat? Maka apabila terbit matahari sekira-kira segala. Tanda situ sekira-kira segala tu maksudnya, kalau di negara kita ini dalam takwim kita tu tanda dah, iaitulah setengah jam selepas naik matahari. Mana naik matahari setengah jam, tengok kalender tu dia tulis berapa minit lepas naik matahari, setengah jam lepas naik matahari, itu dia panggil sekira-kira segala. Jadi segala tu nak panjang banyak mana, lebih kurang adalah setengah jam lepas naik matahari. Maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat. Dinamai akan dia sembahyang sunat isyraq. Sunat isyraq ni kita telah bahas panjang dah dalam syarah kita kepada Muniyatul Musalli dulu. Jadi sunat isyraq ni sebahagian ulama kata sunat isyraq, sebahagian lain kata sunat isyraq itu maknanya permulaan kepada sunat duha. Jadi kalau orang timbul isyraq atau duha, jawabnya dua-dua tu boleh pakai. Kalau sunat isyraq pun ada, sebagaimana cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata aku cari-cari jumpa dalam ayat. Jadi kalau kita kata sunat duha pun boleh. Jadi boleh pakai dua-dua, tidak menjadi persoalan dari segi nama. Yang pentingnya masa tu masa duha. Jadi kenapa kita kena semaya 2 rakaat ni? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala ila tulu'i syamsi, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin." Berbagi mana boleh. Hadis ni riwayat At-Tirmizi. Ini adalah riwayat berbeza dari segi lafaz dia tu. Yang pentingnya hadis ni hadis sahih. Hadis ni dari segi sanadnya sahih. Maknanya, artinya, barang siapa sembahyang subuh serta jamaah. Syaratnya nak sembahyang subuh berjamaah. Kemudian maka duduk ia mengucap zikir akan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk berzikir. Kita dengar orang kuliah, kita baca Quran, baca azkarus sabah wal masa wa azkarus sabah al-ma'surah yang kita panggil. Dan kita dengar kuliah apa saja, dia mesti duduk dalam majlis itu, majlis zikir. Hingga datang kepada terbit matahari. Duduk dalam majlis lepas mai subuh jangan keluar sehingga terbit matahari. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat adalah dianugerahi pahalanya. Terbit matahari itu bukan terbit matahari selalu sembahyang, tak boleh lagi. Karena dalam hadis Nabi kita larang tu, sehingga naik betul-betul naik, sekadar segala dia panggil. Bila kita duduk ini naik matahari dah segala, masuk waktu isyraq atau duha saat ni, sembahyang 2 rakaat nascaya adalah dianugerahi, mana diberikan pahalanya baginya seperti pahala haji dan umrah dengan sempurnanya. Besar ke tak besar kelebihan? Dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi gula. Tamatan, tamah. Yang sempurna maknanya. Bukan senang nak dapat haji umrah yang sempurna ni. Enggak main-main ke? Kita berjalan sikit, orang tejak kaki nak sigu orang. Tak jadi dah. Haji mabrur ni tak boleh menyakit orang, tak boleh buat benda-benda yang tidak baik. Hak ni kita duduk dalam masjid kita ni. Selepas mai subuh berjamaah jangan keluar sehingga naik matahari. Sekadar segala kita semaya sunat 2 rakaat isyraq atau dia panggil semaya sunat duha, dapat pahala hajjatan tamah. Yang sempurna. Besar tak besar pahala? Dah sibuk nak macam mana? Hak tak sibuk pun dah. Buatlah dulu. Lepas pada tu baru lagi cari kopi ke apa. Ni tidak berebut kita ni dengan benda-benda lain. Waktu nak kerja tu nak macam mana, itu darurat, pasal kena pergi kerja cari nafkah.
Waktu kita dah duduk sini dah, orang panggil tafarruq dah. Memang sepenuh masa nak beribadat kepada Allah SWT. Lagi tu juga lepas maya subuh habislah. Tak ada nasib orang panggil, tak ada nasib. Dan seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjamaah, sekurang-kurangnya 2 orang imam dan makmum. Mana kalau kampung kita ni tak ada manusia, tak ada, kita azan dengan imam dengan makmum, kena buat juga. Dan makmum jikalau dengan isterinya sekalipun. Kalau tak ada orang lain dah, buat semaya juga berjamaah dengan keluarga kita, kalau tak ada orang lain. Tapi kalau pergi masjid ada, kerana menghasilkan pahala berjamaah itu. Dan kemudian daripada sudah engkau sembahyang 2 rakaat sembahyang isyraq itu, lepas semaya tadi, semaya sunat isyraq, dan kemudian daripada sudah engkau sembahyang 2 rakaat sembahyang isyraq itu, inilah niat sembahyang isyraq. Usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Niat dalam hati kita, saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka baca olehmu kemudian dari Fatihah pada rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah, qul huwallahu ahad. Nah, payah. Senang ni. Ingat ni kaifiat semaya sunat isyraq ni ataupun semaya sunat permulaan duha ni. Rakaat yang pertama Al-Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Fatihah dan qul huwallahu ahad. Dan kemudian daripada memberi salam maka membaca olehmu doa ini. Lepas bagi salam baca doa ni. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wadfa' 'anni syarrah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh baca? Kau kena ulang lagi. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pada hari ini keafiatan. Allah Taala jadikan hari ini selamat, baik. Wa ja'a bisyamsi min matla'iha, dan menerbitkan matahari di tempat terbitnya. Mana Allah Ta'ala terbit matahari di tempat dia naik. Jadi kalau terbit matahari di tempat dia turun, apa jadi? Kiamat. Tak ada lah afiahnya. Sudah kiamat susah dah lah. Allahumma rzuqni khaira hadzal yaum. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada aku sebaik-baik rezeki pada hari ini. Minta Allah Ta'ala rezeki. Bangun pagi lagi sebelum turun rumah pergi menyakur, pergi menebah ni, doa Allah Ta'ala minta rezeki yang baik. Khairah hadzal yawm, kebaikan hari ni kita minta. Minta Allah Ta'ala rezeki kebaikan hari tu, gapo dia? Baik bui. Wadfa' anni syarrahu, dan jauhkanlah aku daripada kejahatan hari ini. Mana-mana hal tak baik dalam hari ni, ada benda-benda yang ditakdir tak baik, minta Allah Ta'ala tolak jauh kita. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah, terangkan hatiku, cahayakan hatiku, binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Tak ada cahaya lain, cahaya petunjuk Allah. Kama nawwartal arda binuri syamsika, sebagaimana engkau terangkan bumi ini dengan cahaya mataharimu. Bumi ini cerah dengan matahari, hatiku cerah dengan hidayah Allah. Abadan abada, sepanjang masa yang berkekalan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pemurah. Itu kita minta dengan Allah SWT, minta doa. Setelah itu maka sembahyangkan pula akan sunat istikharah 2 rakaat. Jadi kalau kita ada hajat, ada perkara yang perlu kita buat, kita kena sembahyang sunat, dipanggil sunat istikharah. Maya sunat istikharah ni kerana apa? Kerana nak minta Allah Ta'ala tunjuk satu benda yang kita nak buat. Nak buat apa saja pun istikharah. Nak beli kereta istikharah, nak buat rumah istikharah, nak kahwin istikharah, apa saja istikharah.
Tanya Allah SWT, minta petunjuk daripada Allah. Itu makna istikharah, makna minta petunjuk, minta panduan daripada Allah Ta'ala nak buat satu benda. Ini di antara sunnah yang kita tak buat ni. Nak buat apa-apa berasa kena di hati, cukup. Tak payah main sunat-sunat lah dia. Tak. Siap benda tu kalau boleh, panggil orang malih habis. Ini lafaz niatnya, usalli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Maknanya sahaja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, niat dalam hati kita, kemudian bertakbir sekali dengan niat tu. Seperti lagi akan datang kaifiatnya. Mana itu akan datang kaifiat. Mana dia tak carah lagi sini. Lepas pada ni aku mari cerita ni. Maka jikalau ada bagimu suatu hajat yang tak dapat tiada engkau pergi kepadanya. Kalau ada satu perkara yang kita mesti buat, itu maknanya satu hajat yang mesti kena buat, maka baca olehmu ni, baca ni. Kalau kena hajat ni, baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun wijhati fi kulli jihah, wa maqsadi fi kulli qasdin, wa ghayati fi kulli sa'yin, wa malja'i fi kulli shiddatin wa hammin, wa wakili fi kulli amrin, wa tawallani tawalli mahabbatan wa inayatan fi kulli hal. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma kun wijhati, ya Allah jadikanlah tujuanku pada segala tempat yang dituju, wa maqsadi fi kulli qasdin, dan jadikanlah matlamatku pada segala yang diniat, wa ghayati fi kulli sa'yin, dan kesudahanku pada semua usaha, wa malja'i fi kulli shiddatin wa hammin, dan tempat perlindunganku dalam semua kesusahan dan kekusutan. Mana semua susah kusut, siapa dia yang lepas kita? Allah. Wa wakili fi kulli amrin, dan wakilku pada segala urusan, wa tawallani tawalli mahabbatan wa inayatan fi kulli hal, dan engkau jaga aku dengan jagaan kasih sayang dan bantuan pada semua keadaan. Mana kalau kita rasa ada satu benda hajat yang kita nak pergi pagi tu, nak selesai masalah kita, baca doa dulu. Ni nak pergi tak ada baca doa apa ni, bismillah duduk belakang lakoh tu pun naik kereta pergi. Itu jadi kita ni tidak bergantung banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu maka engkau kerjakan hajatmu itu. Demikianlah engkau kerjakan pada tiap-tiap yang ada hajatmu yang tak dapat tiada mengeluarkan akan dikau daripada masyghul dengan zikir. Maknanya kalau kita ada apa hajat pun mesti masyghul, mesti penuhkan masa kita dengan zikir. Dan hendaklah engkau niatkan pada pertengahan pekerjaanmu itu berpaling kepada hak Allah Ta'ala daripada pekerjaan itu. Maknanya semua kerja aku ni hak Allah, kita niat. Maka jikalau tiada bagimu hajat, kalaulah kita selepas maya sunat duha, sunat isyraq ni tak ada hajat apa-apa, pencen dah kita ni. Nak pergi halih lembu pun tak ada lembu dah, nak pergi kerja pun tak ada pejabat dah, duduk saja-saja, tak payah dia baca doa ni apa. Apa yang kita kena buat? Maka hendaklah engkau mengaji Quran, baca Quran, atau zikir, atau mengaji ilmu. Mana belajar ilmu, mengaji, bahasa kita ni belajar, yang memberi manfaat pada dunia dan akhirat, seperti yang lagi akan datang sebutannya itu. Ini dia panggil jadual harian kita ni. Kalau hari kita ada kelas, kita pergi ngaji. Kalau hari kita ada pejabat, pergi pejabat dulu. Habislah kita naik matahari curah balik dah. Maka apabila sampai sekira-kira 1/4 hari, mana 1/4 hari ni terus molek dah, pukul 10 lah kamu ya, 10 pagi, maka hendaklah engkau perbuat sembahyang duha 2 rakaat. Mai sunat duha pula. Jadi syekh kita ni rahimahullah taala dia pisah di antara isyraq dengan duha. Tak apa, kita mai duha isyraq atau mai duha pula pukul 10, iaitu sekurang-kurangnya atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Paling malah, paling sibuk 2. Ada kelapangan sikit 4. Ada masa lagi 6. Yang baiknya berapa rakaat mai duha? 8 rakaat. Jangan straight 2. Lepas 2 salam. Lepas 2 rakaat salam. Lepas, jangan kata 8 buat akad baru tu, gitu tak. 2 rakaat.
Kerana sekalian bilangan yang tersebut pada rakaat itu tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau hendak engkau simpankan kepada 2 rakaat jua, kalau nak semaya 2 rakaat saja. Jadi semaya witir, semaya duha ni sekurang-kurangnya 2, yang baik sebaiknya 8 rakaat. Kalau kita nak semaya 2 rakaat, macam mana niat dia? Usalli sunnatud duha rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Maknanya saja aku semaya sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati kita, macam itulah 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi pun macam tu juga. Usalli sunnatud duha rak'atain, sudah sambung lagi sampai 4 kali. Maka baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah wasyamsi wa duhaha wal qamari wasyamsi wa duhaha. Rakaat yang pertama. Dan engkau baca kemudian daripada rakaat yang kedua, kemudian rakaat daripada Fatihah wal laili idza yaghsha wasyamsi wa duhaha. Rakaat yang kedua baca wal laili idza yaghsha sampai akhir ayat lah tu. Maka apabila selesai daripada mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu, maka banyakkan olehmu mengucap istighfar. Apa makna mengucap istighfar? Mengucap astaghfirullah, itu makna istighfar. Kalau sebut istighfar maknanya ucap astaghfirullah, itu makna istighfar. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka baca olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillahi wa bidawami mulkillah. Adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Baca 10 kali baca. Baca mana tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Baca 10 kali. Maka setelah itu baca olehmu akan doa barang yang engkau kehendaki daripada doa yang kemudian daripada sembahyang dahulu itu. Mana pilihlah mana-mana doa yang kita nak baca. Yang kita nak doa dengan doa apa? Yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahdan, tiada sembahyang ratibah. Tiada sembahyang ratibah, maksudnya sembahyang sunat ba'diyah selepas fardu subuh di antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu, melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha itu jua. Maksud sembahyang ratibah ni sembahyang yang tetap berwaktu. Itu dia panggil sembahyang sunat ni ada 2 jenis. Ada sembahyang yang ada waktu dan ada sembahyang sunat yang tidak berwaktu. Sembahyang sunat berwaktu contohnya mana? Sebelum zuhur, lepas zuhur itu berwaktu. Tepat dia situ. Pagi pulanya lepas subuh tak ada. Sehingga naik matahari ada duha di situ. Itu sembahyang berwaktu. Malam pula sembahyang sunat malam. Sembahyang witir, waktu dia selepas sembahyang isya. Itu dipanggil sembahyang berwaktu. Maknanya tiada sembahyang ratibah, sembahyang tetap berwaktu di antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu, melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha itu jua. Maka jika ada yang lebih waktu daripada yang demikian itu, hendaklah engkau kerjakan dalam suatu daripada 4 perkara ini. Jadi kalau ada waktu lagi lebih, waktu pagi kita tu ada lebih lagi, apa benda yang kita nak buat? Apa perkara yang perlu kita buat? Jadi kita kena buat 4 perkara ni. Salah satu daripada 4 perkara ni kena buat untuk nak memenuhkan masa daripada naik matahari sampai ke zuhur. Bermula perkara yang pertama yang kita kena buat, maka hendaklah engkau kerjakan dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama. Dia suruh kita belajar ilmu. Dan jangan engkau masyghulkan
Masyhurkan maksudnya sibukkan. Ilmu yang lain daripada ilmu yang beri manfaat pada agama itu, seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu, fardu ain. Seperti dikerjakan kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada gurunya yang baik lagi mursyid. Sekarang ni manusia dia ambil ilmu, kadang-kadang tak jumpa guru dah. Ataupun ilmu yang kita amal hari ni, ilmu yang kita ambil daripada tok guru kita waktu budak dulu. Waktu ngaji fardu ain dengan tok guru dulu, belajar. Lepas pada tu tak boleh kaji dah, pakai tak boleh kaji dah. Baca hak mana ada depan dia tu, dia buat amal tu. Tak boleh kaji, tak murajaah, tak tanya orang, tak kaji balik, menyebabkan kita beramal dengan satu amalan yang kita tidak tahu, tak ada pembaharuan dalam amalan kita. Sebab kita duk pakai hak kita ngaji zaman budak dulu, siapa ketua. Jadi dia kata sini, ilmu yang baik kepada, mesti ambil ilmu tu kepada guru yang baik lagi mursyid. Mursyid ni gak guru yang pembimbing yang betul. Gapo dia makna guru yang mursyid ni? Guru yang mursyid ni iaitulah seorang guru yang mengajar orang dan dia beramal dengan ilmu dia. Kalau sekat dia mengajar ya, mengajar suruh baik, mengajar suruh salat, mengajar suruh buat makan minum, jaga halal haram, dia sendirinya tengok keadaan tidak menampakkan benda-benda riba pun dia ambil, skin cepat kaya pun masuk, sahab gapo masuk belakang, tak kira halal haram. Jadi orang panggil guru tidak mursyid ni. Hebat setara mana orang apa, mana kehebatan dia tu tidak menunjukkan dia tu seorang yang mursyid. Kerana orang mursyid mana seorang pembimbing yang boleh bawa manusia, mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana guru mursyid. Sekarang ni kita nak cari guru mursyid ni payah. Guru hak ngajar agama. Kalau kita buka pendaftaran nak suruh orang ngajar, nak beri tauliah, beri gaji, ya Allah ramai orang minta. Bahkan kalau salah jabatan agama kata awak ni tua dah, tak ekat dah, kita berhenti lah. Mengamuk nak suruh berhenti. Jadi pasal itulah kita susah. Orang nak ngajar agama, orang yang nak menjadi ustaz ramai, tapi nak cari yang mursyid, mana yang betul-betul dia royak kita apa yang dia amal, apa yang dia laksanakan dalam hidup dia kepada ilmu yang dia ajar kepada kita. Ini yang kita nak cari susah. Kadang-kadang kita hormat pada seorang ustaz, ceramah sedap, ngajar sedap, bila tengok amalan dia kepada Islam lemah lalu. Dengan anak seluar ketaknya, dengan bini aurat tak talah kuananya, dengan dia sendiri berlepo-lepo agama sahih juga. Jadi macam lemah kita. Lemah. Orang ni sedap cakap, tapi dari segi amali Islamnya tak nampak. Ini nak cari, dia kata nak cari guru yang baik lagi mursyid. Guru yang bijak amal, guru yang ngajar sedap amal, yang mursyid. Ini yang perlu kita sangat-sangat sesok sekarang. Sangat miskin kita sendiri. Kita duk ngajar orang ni pun sebanyak mana amalan kita. Ini jadi masalah. Tapi tak mengajar tak boleh. Kena mengajar juga. Kan nak tunggu jadi baik dulu baru nak mengajar. Jadi jawab dia tak ada orang ngajar. Tanya jemput orang ni saya tak baik, jemput orang ni saya tak baik. Jadi siapa dia mengaku jadi baik? Ya, terpaksa kita kena berusaha jadi baik. Pasal itulah setengah ahli, dia panggil ahli motivasi ni, ahli falsafah pendidikan, dia kata ilmu tu beratus tinggi. Kita boleh ilmu daripada mana? Daripada kita ngajar orang. Ilmu kita ngaji satu, tapi ilmu yang betul-betul mantap yang kita dapat, iaitulah ilmu yang kita ajar kepada orang. Sebab apa? Sebab kita nak ngajar orang, kita baca dulu. Lainlah kalau dia ni ustaz hebat benar, pakai tak baca ke satu. Baca dulu. Yang pertama. Yang kedua, lepas kita baca, kita ajar orang. Kita ajar orang, kita syarah pada orang, kita galak orang buat. Tak tak masuk dalam kepala kita. Aku ni tak saya buat. Tak, benda yang kita bagi tahu pada masyarakat. Jadi itulah di antara ahli pendidikan kata sangat tinggi peratusnya ilmu kita dapat daripada apa yang kita ajar kepada orang. Jadi kata itulah kita kena rajin berusaha mendidik masyarakat. Di saat-saat itu kita sendiri boleh mendapat kesedaran daripada apa yang kita ajar. Dia berusaha nak laksana aku ajar kepada orang ni, kita nak laksana dulu pada orang, dulu pada murid kita dulu.
Kata Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali kata apa? Bermula ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Kalau nak tahu ilmu kita belajar ni manfaat atau tak manfaat, setelah kita lihat ilmu ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau ilmu ni tambah takwa kita kepada Allah, kita tahulah ilmu ni manfaat. Dan yang menambah pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Itu tanda. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat ni, tanda-tanda yang pertama, dia membuatkan kita, membawa kita kepada takut kepada Allah SWT. Itu pertama. Yang kedua, dia menambahkan hati kita ni, menambah pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Lagi kita belajar, kita tahu kita salah. Ya Allah, aku ni silap. Percakapan tak betul dengan Quran, tak betul dengan hadis. Perbuatan muamalat masih lagi berlibat dengan benda-benda yang haram. Makan minum masih lagi. Jadi banyak perkara-perkara yang menambahkan, menampakkan ilmu yang kita belajar, yang kita pelajari ini menjadi cermin kepada diri kita untuk nampak kelemahan diri kita, keaiban diri kita, kekurangan diri kita. Jadi kalau kita belajar, kita rasa kita lagi hebat, orang lain lagi tak cerdik, ni berat dalam lelaki ni. Dan menambahkan pengetahuanmu dengan ibadat kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Yang ketiga, menambahkan pengetahuanmu dengan ibadat kepada Tuhan. Yang keempat, dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia. Ilmu belajar, lagi kita belajar ni, mengurangkan kita ni rasa tamak. Terlalu tamak, rakus kepada nak dunia. Dan menambah gemarmu kepada akhirat. Yang kelima, dan membukakan ia akan mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan akan segala ilmumu. Ilmu kita ni pula, dia kawal kita ni daripada perkara-perkara yang membinasakan ilmu. Apa dia perkara yang membinasakan ilmu? Riya, apa lagi? Bangga diri, takbur, banyak benda-benda yang hingga engkau peliharakan akan dia dan melihatkan ia akan dikau atas tipu syaitan. Yang keenamnya, ilmu kita itu memperlihatkan, menampakkan kepada kita syaitan ni tipu kita dan perdayanya. Bermula ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, nama kitab dia. Kitab kita belajar ni, Bidayatul Hidayah ni, dia syarah pada tu. Iaitulah ilmu yang memberi manfaat, seperti yang hamba terjemahkan ilmunya itu dalam kitab ini. Jadi Tuan Syekh kata seperti ilmunya ada dalam kitab dia ni lah. Jadi orang lain kata kitab dia pula. Jadi masing-masing tu cuba nak membawa yang terbaik. Dan demikian lagi dia tersebut ilmu yang memberi manfaat itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut dalam Minhajul Abidin dan kitab Arba'in fi Usuluddin. Semua ni bagi Imam Al-Ghazali juga. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf, seperti kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, iaitu yang bernama Madarijus Salikin. Jadi Madarijus Salikin ada sekali lagi, nama Ibnul Qayyim, tulis nama kitab sama juga. Dan kitabnya yang bernama Uhudul Muhammadiyah dan Uhudul Masyayikh, dan kitabnya Durar Al-Jawahir, dan kitabnya Yawaqit Al-Jawahir, dan lainnya daripada karyanya. Kenal kau kita kitab-kitab ni? Kau ni baru dengan nama sebahagiannya. Jadi dia suruhnya ambil kitab ni sebagai panduan. Kitanya nama kitab baru dengar. Itu sebagai cadangan saja, bukan mana kitab ni. Mana kalau kita jumpa kitab lain yang sama dengannya dari sudut akhlaknya, dari sudut apa, tak ada masalah. Ilmu tasawuf itu semuanya ilmu memberi manfaat pada agamamu dan akhiratmu. Dan demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Athaillah, seperti kitab yang bernama Miftahul Falah, dan kitabnya yang bernama At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, dan kitabnya Hikam, dan yang lainnya daripada yang demikian itu, seperti kitab Awariful Ma'arif bagi Syekh Syahrurdi,
dan seperti Risalah Al-Qushairiyah dan lainnya yang dinamai kitab tasawuf, dan hasil bahawasa segala fan itu maknanya segala seni, segala cabang ilmu tasawuf itu semuanya ilmu memberi manfaat pada agama dalam dunia dan akhirat. Jadi kesimpulan kitanya, itu nama-nama kitab yang dicadangkan. Jadi naknya kitab tasawuf ni maknanya kitab akhlak yang boleh mendekatkan kita kepada Allah SWT, membersihkan diri kita daripada rasa tamak pada dunia, nak kepada akhirat. Jadi mana-mana kitab yang kita cari, tidak yang menyampaikan matlamat kita kepada Allah Ta'ala, itulah kitabnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hadzal fannu minal ilmi nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya' Ulumuddin fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi thumma 'allimhu wad'u ilayhi faman 'alima dhalika thumma 'amila bihi thumma da'a ilayhi fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salatu wassalam. Jadi kita kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata dalam kitab dia ni Bidayatul Hidayah, artinya dan fan maknanya ilmu ni, yakni fan ilmu tasawuf yang tersebut itu dalam Bidayatul Hidayah dan lainnya itu, iaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Sebenarnya telah aku himpunkan akan dia dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali kata dia pun dah masalah dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan dia. Jadi kalau mu ni ahli boleh baca Ihya' Ulumuddin, ambillah ilmu tu dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Tapi masalah kita sekarang ni, duk kilik kita Ihya' Ulumuddin, kadang-kadang baca pun tak faham, tak tahulah ke mana. Itu jadi masalah. Jadi daripada kita baca buat satu benda yang kita tidak faham, tidak jelas, kita cari kitab-kitab yang munasabah dengan mustawa kita, munasabah dengan kedudukan kita hari ni. Ilmunya tak ada, asas tak ada, tiba-tiba naik pada kitab Ihya' Ulumuddin, tak pada peringkat tinggi dah tu. Ihya' Ulumuddin ni perlu kepada nak teroka dia ni, banyak ilmu yang kita kena ada. Kita kena faham ilmu akidahnya, kena faham molek ilmu hadis, kita kena faham molek. Kerana dalam kitab Ihya' Ulumuddin ni Imam Ghazali rahimahullah ta'ala banyak campur hadis-hadis yang dipertikaikan dari sanad dia. Yang ketiga, kita kena faham sendiri istilah-istilah ilmu tasawuf tu. Kalau nak main baca tak tahu martabat itu, dipanggil tadhi'ul waqti, habis masa kita. Jadi dia kata kalaulah engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan dia dan amalkan olehmu dengan dia, kemudian maka ajarkan olehmu akan dia dan seru olehmu akan seorang kepadanya, mengaji akan dia dan mengamalkan akan dia. Ni kita nak ajar orang suruh mengaji, kerana kita sendiri pun tidak faham dalam masalah ini. Maka barang siapa mengetahui akan demikian itu dan mengamalkan dia, kemudian maka mengajar akan dia dan menyeru akan orang kepadanya, nasya Allah yang demikian itu dinamai akan orang itu sebesar-besar martabat kedudukan, dan dimunadikan, diserukan. Dimunadakan mana diserukan, tanda itu diserukan oleh malaikat dalam malakutus samad, maknanya dalam malakutus samad, dengan saksi Nabi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi kat sini ni penjelasan Imam Ghazali rahimahullah taala, dia kata disaksi oleh Nabi Isa alaihi salam ini, tak tahulah, dia tidak sebut dia ambil di mana dari segi sanadnya, wallahu alam. Jadi baiklah, kita berhenti setakat itu dulu. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu, jadi lepas selesai menuntut ilmu, apa benda yang kita nak buat lagi, kita break setakat itu dulu, insya-Allah taala kita sambung di jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.